Buat tolong repair rumah mak ni. Mak ni belanja banyak ni, saya dah tukar ni, mak ni berapa mak nak bayar ni. Ni receipt dia. Tuan-tuan, parah tuan cerita ni. Kalau cerita sedih pun ada, tak tahu. Kadang apa penyakit, apa ditolan dan tak tahu lah. Rasul makan nasi sama macam gitu. Lauk sama, lebih kurang lah. Tolu mata kan. Tak adalah makan apa kan, tahu nak panggil apa bodoh ditolan dalam perut itu ada apa. Tu sebab orang tua dulu kau tak ada hati perut itu makan apa. Itu yang jadi macam tu. Kalau tak ada hati, tak boleh, tak ada hati betul dia ni, tak ada hati tu, tak ada hati perut tahu kan. Apa ditolan tu. Kalau nak bongi makan penyongek tu, makan lobah tu tolan tu nak bongi tu. Kan? Jadi kalau tu apa sebab tu? Kenapa hati sanggup tergamak buat mak ayah macam tu? Kan? Kenapa? Imam Ibnul Al-Munzir telah menyatakan bahawa telah berlaku ijma' di atas kewajipan diambil sebahagian pada harta atau pendapatan anak untuk dinafkahkan kepada ibu bapa yang tidak mempunyai pendapatan atau harta, yakni taat kepada mereka dan tidak sesekali menderhakai mereka. Adapun berkaitan perintah taat yang tidak sekali. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak diucapkan tuan pengurusi acara, bahagia tuan pengurusi masjid, tuan imam, barisan imam, barisan janta kuasa, hulu balang penggerak aktiviti masjid, pemimpin-pemimpin tempatan di semua peringkat yang berkesempatan hadir dan seterusnya, tuan-tuan dan perempuan dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai pada tajuk yang jarang-jarang kan, jarang-jarang dibuat di masjid sebenarnya tajuk ni, tapi elok sebagai peringatan ya? Dan kita nak mengajar, nak mengingatkan, kadang-kadang bukannya tak tahu kan, cuma diingatkan, mengingatkan, sebab sifat manusia tu, nama manusia insan kan, nasia, iaitu dia lupa, perlu diperingatkan selalu. Kadang-kadang kita dengar ceramah tu, penceramah tu datang, dah pernah dengar dah apa dia cakap ni, ustaz mana tu cakap begitu, tiap-tiap tahun dengar, tapi kadang-kadang kita dengar banyak kali tapi masih lagi kan, masih lagi tak buat apa yang dia beritahu. Payah jugalah. Jadi kena anggaplah ia sebagai satu benda baru walaupun kita pernah dengar, dan kadang-kadang mungkin kita tak istiqamah yang kita dengar. Hari ini fenomena akhir zaman salah satunya itulah dia, isu anak-anak ni ya? Salah satu tanda akhir zaman, Nabi kata ibu bapa menjadi hamba kepada anaknya dituan kepada ibu bapanya ya. Macam mana jadi tu? Macam mana lah anak-anak jadi tuan? Mak jadi tukang masak, mak tolong jaga anak kan? Mak buat segala-gala. Ialah ekonomi yang semakin meruncing. Asalnya minta tolong mak, bila minta tolong mak, bagi upah bulan-bulan kat mak. Jadi bila bagi upah bulan-bulan kat mak, siap sama tak cukup ke pasal bagi kat mak. Ayatnya kan? Kadang-kadang dia terlupa peranan dia sebagai seorang anak supaya tidak menyusahkan mak dia kan. Tapi itu sebab saya dulu, saya tanya mak saya, mak kalau tolong jaga anak boleh tak? Mak saya jawab, senang, ponek jaga kau, nak jaga kau, anak juga anak kau pula. Tentu kan, senang kan. Mak saya tu orang dah penat jaga kau, nak jaga anak kau pula, kau jagalah sendiri, dia kata kan. Contoh kan, ya kan, boleh jaga sendiri, jagalah tuan-tuan kan? Tapi sekali-sekala minta tolong, faham kan? Tapi minta tolong bila bagi bulan-bulan kat mak kita, bagi bulan-bulan kat mak kita pun ni salah satu lah
Bagi bulan-bulan kat mak kita untuk tolong jaga anak kita. Mak, ini sikit sangat nak banding apa mak buat untuk saya dengan anak-anak saya ni. Mak jangan ingat ni duit bulan, duit upah mak tak. Ni ikhlas hati saya bagi kat mak. Ni je yang saya mampu bagi. Kalau ikut tak terbayar mak, macam tu ayat kan. Jadi barulah mak, alah tak ada apalah, mak boleh jaga, mak jagalah. Macam tu kan. Mula sadap hati untuk ni kau sound tak? Aku tak cukup ke 500 tu. Wah, siap sound. Ya? Dan saya baru-baru ni sekali lagi pergi ke pusat jagaan orang tua ni. Saya ceramah di Kajang kan. Pelik tengok benda-benda yang berlaku. Yang selama ni orang gambarkan dalam drama Melayu tu, benda tu berlaku. Seorang anak minta tolong dengan mak dia. Ya, tolonglah mak, suami saya nak berniaga, tapi dia nakkan rumah ni untuk dijagakan. Tapi kenalah tukar nama dia mak. Kata, mak ni sebab anaknya pasal sayangkan anak, tak apalah tukar nama rumah tu pada nama suami ni. Belum niaga lagi, tukar nama dah dihalau mak letak nama tu. Berlaku. Wallahi bukan saya cerita-cerita tu, buat cerita nak bagi sadap lah. Memang berlaku. Yang kedua, anak nak pergi luar negara. Mak duduk sini tau, seminggu je. Nanti pas seminggu lalu ambil balik. 2 tahun lah mak setiap hari komen barang tak ambil. 2 tahun lah, bukan seminggu, 2 tahun. Bila pusat jagaan tu kontak nombor telefon dengan alamat, semua tipu. Mana apa? Dengan niat tinggalkan mak selama-lamanya kat situ. Satu lagi kes, kenapa? Seorang tua ni keluar dengan wheelchair, keluar daripada toilet. Keluar daripada toilet dengan Assalamualaikum, sihat, bersih muka. Wheelchair. Wah. Dia dah pergi kat surau, dia dah ready dah kat saf utama tu, dia nak sembahyang dengan wheelchair dia. Pengurusi tempat jagaan ni dia kata, "Ustaz tahu tak tu siapa? Bekas imam di sebuah masjid di Melaka. Satu masjid daerah. Anak-anak tak ada masa nak jaga dia, hantar ustaz jaga waktu tua." Bukan kata anak postman, bukan kata anak driver Grab, tak. Bukannya anak orang kerja biasa-biasa, anak imam tu. Mereka apa? Jadi itulah pentingnya. Hari ini pendapatan semakin tinggi, ketenteraman makin tak ada. Ilmu makin tinggi, adab makin kurang. Rumah makin besar, orang makin tak ada. Belajar semakin mudah, guru makin tidak dihargai. Manusia semakin ramai, kemanusiaan semakin kurang. Sahabat di dunia maya semakin ramai, sahabat sejati makin tak ada. Orang-orang muda, saya nak beritahu budak-budak yang umur 20 tahun, 30 tahun ke atas, nak tahu maksud sahabat sejati, belajar dengan ayahanda-ayahanda yang umur 60-70 tahun. Apa maksud berkawan? Tanya. Berkawan ni susah tu macam mana? Terasa susah, kawan tu dengan kita susah. Macam tu lah. Sekarang tak ada. Mengambil kesempatan atas kesempitan orang lain hari ni. Orang dulu menangis sebab kawan dia susah. Orang dulu. Sekarang tak ada tu kan. Semua lapis yang pucuk sendiri. Macam kat Negeri Sembilan tu dia tiga pokok. Pokok kat kau, pokok kat dia, pokok kat dia. Pokok kat kau, pokok kat dia, pokok kat dia. Pokok lah. Baik pokok kan. Mana lapis tu hal pandai-pandai kau lah tu kan. Jadi kewajipan menjaga, berbuat baik kepada orang tua adalah merupakan tanggungjawab anak-anak sebenarnya. Kan? Itu adalah tanggungjawab anak-anak. Tak boleh tidak, suka tak suka dia kena ambil perhatian. Tanggungjawab anak kepada ibu bapa boleh dibahagikan kepada 2 bahagian. Pertama semasa dia masih hidup, dan kedua setelah mereka meninggal dunia. Kan? Buah jambu di belakang tangga, buah kelapa di hujung desa. Kasih ibu membawa ke syurga, kasih ayah sepanjang masa. Oh, patutlah.
kan? Sedap sungguh makan serawa sambil dimakan bersama keluarga. Sayang mak ayah amalan mulia, sayang membawa hingga ke syurga. Pagi-pagi menjemur gelamo, gelamo disimpan di dalam raga. Kasih saudara semasa berada, kasih mak ayah sampai ke syurga. Jago mak ayah. Ada orang sampai tak kahwin, contohlah Abang Abius lah, yang kita orang yang kita tengok dia berlakon golak-golak kan. Pengorbanan hidup dia tak kahwin sebab jaga mak dengan abang, dengan seorang adik dia yang istimewa. Kan? Sebab pada orang dia tak kahwin, kita cakap kau bila nak kahwin, tapi kita tak tulis sebalik hidup dia pengorbanan dia nak jaga mak ayah dia. Dan kadang-kadang orang tu bukan tak jumpa, dia jumpa yang lawa ramai, bakal isteri yang lawa-lawa ramai, tapi yang sanggup nak membela mak ayah dia macam mana dia bela belum tentu lagi ramai. Itu cerita dia. Kan? Semasa ibu bapa masih hidup, peranan kita adalah kita jangan sama sekali kita menyakiti hatinya, seperti mana yang disebut dalam surah Al-Isra ayat yang ke-23, yang mana Allah memberitahu wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imman yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma. Sadaqallahul azim. Maksud ayat ni, dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata, sembah Allah, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Maka hendaklah buat baik ni wajib makna hendak, mesti, kan? Jika salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya sekali sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka sebarang perkataan kasar, sekalipun perkataan sekalipun, kan, ufin, kan. Itu tu, itu belum lagi perkataan, tu baru satu, orang kata apa nama tu, suku kata lah, kan, belum habis ayat tu lagi. Kan? Malas lah, dah berapa suku kata dah tu, dia satu suku kata pun tak boleh. Kalau boring dah, tak apa-apa dah. Tu belum cerita itu lagi kan. Budak-budak sekarang. Ingat tu ya. Dan janganlah engkau menengking menyergah mereka. Tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia, yang paling baik. Kita sebutlah kira dia lemah lembut. Dah tahu amak tu pakak sound trouble, janganlah menjoget daripada depan rumah. Pergi duduk dekat dengan dia, cakap tapi telinga dia. Macam tu apa dia? Mak tak dongah kan. Dia menjoget. Nampak. Orang melihat, kenapa lah dengan mak ni? Mak, pokak betul tua ni. Memang dia pokak. Kenapa kau perlu bagi lagi kenyataan ayat penyata tu pada dia yang boleh menyakitkan hati dia? Dan tahu dan pokak kan? Kan dia jawab kan? Tapi tu dia, hati-hati. Syekh Al-Maraghi berkata, Allah SWT benar-benar mewasiatkan tentang tanggungjawab terhadap kedua ibu bapa ini secara tegas, serius, sehingga siapa saja yang derhaka terhadap mereka akan meremang bulu romanya serta ngeri mendengarnya. Ini disebabkan wasiat itu dimuliakan oleh Allah SWT dengan perintah supaya manusia bertauhid. Maknanya benda pertama sekali kan Allah Ta'ala sebut, dan Tuhanmu telah perintahkan supaya kau tidak menyembah melainkan kepada Allah. Dimulakan dengan sembah Allah tu maknanya tunjuk serius. Lepas pada tu baik-baik pada mak ayah. Maknanya kadang ada semayang tunggang-tunggit beria semayang ni, tapi mak ayah tak jaga, no point. Kau nak jaga kat mak ayah ni. Kadang-kadang dia masalah tu dia mula elok. Kadang-kadang ada faktor-faktor yang menyebabkan dia berubah. Mungkin faktor kedudukan, tiba-tiba dah jadi kayu. Mungkin tiba-tiba dah ada pangkat. Tiba-tiba dah ada bini lawa. Bini tu pula macam-macam cikadak. Nak macam ni lah.
penatlah jaga mak you dia kan. Corai kan dan sepak kan, payah mana kan mak kita tu kan. Tak, jangan sepak lah ni saya bagilah step-step itu kan. Sebab khabar sepak, saya sepak lah macam tu lah kan. Maksudnya macam tu juga suami poning ke kepala. Seorang suami, kena ingat suami ingat, seorang suami tak boleh paksa isteri dia jaga mak dengan ayah dia yang sakit. Seorang suami tak boleh paksa, suami kena jaga sendiri. Tapi kalau isteri nak jaga, sebaik-baik suami bagilah upah, berkasihlah awak tolong jaga mak ayah saya, macam tu. Dan begitu juga suami tak boleh halang isteri jaga mak ayah dia yang sakit, tak boleh halang. Tapi kalau suami, aku tak suka dengan mak kau faham, aku tak nak kau jaga mak kau duduk rumah ni, ini arahan aku, contoh. Maka isteri walaupun sedih dengar cakap suami dia, isteri dapat pahala, suami berdosa. Faham? Itu sebab sekarang kan musim mengawan. Hari Sabtu Ahad kan majlis kahwin banyak berselirat kan. Ada satu amalan yang orang lama tak buat lah. Selepas upacara akad nikah, suami ni, ayah ni dah menikahkan anak dia, menikahkan menantu ni dengan anak perempuan dia, majlis penyerahan tu kena buat biar dia masuk dalam hati anak tu. Penyerahan tu duduk mak dengan ayah pengantin perempuan menghadap menantu dan dengan anak perempuan dia. Ni ayah nak beritahu dengan terlafaznya ijab kabul tadi, dengan ini ayah serahkan anak ayah ni kepada kamu, jagalah anak ayah ni elok. Daripada kecil ayah menjantik dia pun tidak, memukul dia petah lagi. Kalau dia buat salah, togurlah dia elok. Dan kalau boleh, dia ni anak manja ayah, kalau boleh janganlah kau larang kalau dia nak balik jumpa ayah. Cakap masa tu, biar dia merasap dengan kepala otak tu. Kalau anak tu ayah sakit ke apa, kau jongkok-jongkok lah, ayah tahu tu kuasa kau sebagai suami, ni kau boleh, ayah beritahu, insyaAllah ya. Macam tu, masa tu dia cakap, barulah betul ada offer and acceptance dalam kontrak. Dia kata kan, ramai yang tak buat dah. Orang dulu yang buat tu, sekarang kena buat tu kan, biar dia beritahu kan, jaga anak sendiri. Kadang apa, ajarlah dia elok-elok macam tu, posan. Jadi setiap kali dia nak buat perangai, dia teringat, Pak Mentua main posan, Pak Mentua main posan apa. Sebab benda tu dia paling ingat sekali. Lepas tu dia tak ingat dah. Nasihat-nasihat lepas tu dah, kemudian dia dah ada, dia dah berkuasa, dah rumah tangga, dah kuat. Itu setting yang awal aku dah beritahu. Ya. Tambahan pula, seorang yang sempat bersama atau berbakti kepada kedua ibu bapanya merupakan orang yang sangat bertuah dan beruntung, kerana Nabi SAW pernah menyatakan, orang yang hina adalah orang yang sempat bersama ibu bapanya, tapi kesempatan yang ada itu tidak membolehkan dia untuk dimasukkan ke dalam syurga. Allahu Akbar. Ini tak jauh kan. Dia bersama mak ayah dia ada peluang nak bela mak dia, tapi dia tak nak bela. Satu keluarga bermesyuarat, bincang, sekarang mak macam ni, mak dah tak sihat, mak tak berapa ingat, berak dengan kancing dia menabur dah. Sekarang ni kita ni 8 beradik, boleh tak kita bagi-bagi jadual untuk jaga mak? Boleh tak? Oh, aku sibuk lah. Orang tu tahu yang kat tangan sibuk, tak dapat jaga. Wah, tak beritahu lagi jadual tu. Betapa bingai nak tu kan. Kalau dah ada jadual, kau tak boleh sebab apa? Sebab saya kerja shift tak tentu, boleh tak nanti saya dapat tahu shift saya, nanti saya beritahu. Macam tu lah. Ada satu hamba Allah ni yang saya kenal, dia bagi dengan 5 beradik, dia bekerja, jadi dia balik dia kerja, dia dah beritahu kat isteri dia, balik kerja dia kantor balik rumah mak dia, sebab turn dia hari tu. Tahu dia balik daripada Seremban balik ke Tampung Teluk Panglima Garang Banting, pergi sebab nak jaga mak dia tak sihat.
Penggiliran tu terus buat sampai mak dia meninggal. Contoh. Itulah paling tidak ada peluang, buatlah. Ada peluang jagalah. Dah bersetuju adik-beradik nak jaga, buatlah. Belum apa-apa tak boleh. Lepas tu saya bukan tak nak jaga. Kan? Saya nak jaga long, tapi orang rumah saya ni bising lah. Apa kau takut menangan bini kau? Kan? Mana poi telur kau? Man. Kau potong korek bagi kat anjing, tak ada nilai kau dah. Jantan apa ni nak mak sendiri tak boleh balok sebab dek bini ni betul. Kan? Bini tahu, abang banyak sangat bagi duit ke emak ni, pahal. Emak dan apa masalah kau? Kau mati ke bulu kau tak bagi kau duit belanja sama ni. Tua cakap. Kan? Ni saya nak ajar, takut dia yang terlupa. Dia bukan takut bini menakutkan. Dan dibiar bolok kita ni jaga maruah. Kan? Pemimpin ketua keluarga tu. Kita memang so ustaz, kita ni kepala keluarga tu. Tapi bini tu tongkuk tu lah. Patah tongkuk dengan kita mampu ya hebat. Iya, ni kita ni kena faham. Roda ni berputar dalam bab ni, dalam bab mak ayah berpusing tu. Jadi sebiji apa yang kita buat kat mak kita tu, berjadi kat kita pula besok. Tengoklah. Tu sebab selagi boleh buat baik dengan mak ayah, buatlah. Selagi ada peluang, buatlah. Jagalah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Nabi sebut apa? Kehinaan. Nabi sebut hina. Kehinaan 3 kali. Kemudian sahabat tanya, siapa yang kau maksudkan wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, siapa sahaja yang mempunyai orang tuanya ketika sudah lanjut usia, salah satu atau keduanya, namun tidak menjadikannya sebab masuk syurga. Hadis riwayat Muslim. Mak ayah tua dia berpeluang. Tanyalah orang yang tak ada peluang, mak ayah yang meninggal awal. Tanyalah berapa rindu dia nak jaga. Kalau boleh dia nak jaga. Tu sebab dia kesal bila nampak ada orang ada mak ayah tapi tak nak jaga. Jaga. Bila peluang jagalah tuan. Maka tu sebabnya semasa kedua ibu bapa masih hidup, berlaku baiklah kepada mereka dan tidak meninggikan suara di hadapan mereka. Ini berdasarkan firman Allah SWT sebagaimana telah dinyatakan. Yang itulah Allah Ta'ala sebut yang saya bacakan tadi. Tuhan memerintahkan supaya kamu tidak menyembah selain daripadanya semata-mata, dan hendaklah kamu buat baik kepada kedua ibu bapa jika salah seorang daripada keduanya atau kedua-duanya sekali sampai pada umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu, maka janganlah kamu berkata mereka sebarang perkataan kasar sekalipun perkataan sekalipun, dan janganlah kamu menengking, menyergah mereka, tetapi katakanlah kepada mereka dengan perkataan yang mulia. Cakap yang baik. Mak sabut ya, mak nak apa, mak beritahu ya, mak dia tak dengar. Mak nak apa, mak nak makan apa, mak cakap. Dia kata cakaplah mak. Mbak Alung cari cakap baik-baik, sabar. Dia tak dengar, ulang lagi. Kita masa kecil boleh ulang tanya. Kan yang iklan yang burung tu burung apa dia kan? Apa tu? Iklan apa pun? Burung apa dia apa? Burung murai. Oh, ingat iklannya? Saya pun tak ingat lah. Burung apa dia? Burung murai dia. 5, 3, 4 kali ulang kan? Kali abah yang tanya banyak kali dah dia bangih lah. Abah ni banyak cerita lah, orang sibuk lah kan? Betul-betul kan? Bagus iklan tu, sikit dia, simple dia, tapi mengingatkan kita kan? Membantu mereka dari sudut kemampuan setakat yang mampu kan? Berdasarkan hadis Nabi SAW, sesungguhnya sebaik-baik apa yang dimakan oleh seseorang adalah berasal daripada usahanya, dan sesungguhnya anak seseorang adalah berasal daripada usahanya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Jadi makna mampu bagi-bagi. Kita tak mampu nak bagi duit, jaga mak kita betul-betul. Dia datang tu tantang suap dia makan. Kita mampu masak bubur, suapkan bubur. Suap elok-elok kat mak. Mak makanlah mak. Buancurkan air. Kan? Berkira Allahu Akbar dengan mak.
Sedih tuan dengan cerita. Benda yang saya dapat kan, orang yang mengadu dekat situ tu, polik kes tu. Memang kita cakap macam tak logik lah. Tapi betul je kan, manusia semakin ramai, kemanusiaan semakin kurang. Memang betul. Borok pun boleh mengarung. Kau emak yang accident, kau nak langgar. Bayangkan, ini orang lagi tahu pada borok. Macam tu lah kan. Senang tu cakap borok, senang faham. Tu sebabnya bezakan diri kita. Mak yang sakit, tanya, boleh tak hantar mak pergi klinik? Mak tak sihat, telefon. Mak nak balik minyak berapa ni? Tanya mak soalan tu. Heran. Susah macam mana belah anak kan, dia tak tergamak nak tanya duit minyak ke mak dah. Kan? Carilah jalan yang mana pun. Yang penting mak kita boleh sikit-sikit lah tuan, berkira. Buat tolong repair rumah mak ni. Mak ni belanja banyak ni, saya dah tukar ni, berapa mak nak bayar ni? Ni receipt dia. Tuan-tuan, parah tuan cerita ni. Kalau cerita sedih pun ada, tak tahu. Kadang apa penyakit, apa ditolan tak tahu lah. Rasa makan nasi sama macam gitu. Lauk sama, lebih kurang lah. Tolu mata kan. Tak adalah makan apa kan, tahu nak panggil. Apa benda ditolan dalam perut itu ada apa. Itu sebab orang tua-tua dulu kau tak ada hati perut. Perut itu makan apa? Itu yang jadi macam tu. Kalau tak ada hati, tak boleh. Tak ada hati betul dia ni. Tak ada hati tu, tak ada hati perut, tahu kan. Apa ditolan tu? Kalau nak bongi, makan penyongek kata. Makan lobah tu tolan tu nak bongi tu. Kan? Jadi kalau tu apa sebab tu? Kenapa hati sanggup tergamak buat mak ayah macam tu? Kan? Kenapa? Imam Ibnul Al-Munzir telah menyatakan bahawa telah berlaku ijma' di atas kewajipan yang ambil sebahagian pada harta atau pendapatan anak untuk dinafkahkan kepada ibu bapa yang tidak mempunyai pendapatan atau harta, yakni taat kepada mereka dan tidak sesekali menderhakai mereka. Adapun berkaitan perintah taat yang tidak sekali menderhakai ibu bapa boleh dilihat pada firman Allah dalam surah Al-Isra tadi. Sentiasalah berdoa kepada mereka. Perkara ini juga jelas berdasarkan sebuah hadis sahih daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, apabila matinya seorang insan itu, maka akan terputuslah segala amalannya melainkan 3 perkara, yakni sedekah jariah, ilmu bermanfaat dan anak soleh yang sentiasa mendoakan kedua ibu bapanya. Jadi semasa hidup kita ambil kesimpulan ada beberapa perkara yang kita kena buat. Pertama, tidak meninggikan suara kepada mereka, cakap elok-elok, cakap dengan baik, sopan santun, lemah lembut. Kedua, bantulah mak ayah mengikut kemampuan kita. Kan? Kalau mampu kita sikit-sikit lah. Mak nak apa? Mak nak mak tengok cik gayah kau dah tak ada lidah, dia pakai ceret menyorit tu teh. Ceret menyorit apa pula mak? Itulah bila masak air tu kan menjorit ceret tu. Habis macam mana? Itulah tengok cik gayah kau tokan-tokan tahu soju, tokan-tokan tahu panih. Macam tu. Mak nak tu. So kita pun bincang adik-beradik macam mana. Dia tak you pula. Mak pun tengok tak apa dengar. Menjorit ceret tu pun tak dengar. Banyak terbakar di dapur tu. Jadi macam mana? Pasang mesin air. Tahu tak mesin air? Umuman tahu? Tahu ya, mesin air tahu ya. Jangan sebut je nama sebab dia tak tanja ceramah kita malam ni. Orang ni ramai nyebut. Cakap dengan tu. Saya sebutlah sekali, kuku ke, kowe ke, kalau nak sebut sudah tajuk ceramah ke masjid ni kali, kita boleh kan sebut. Macam tu ya. Yang ditajuk penyanyi, tajuklah penceramah kan. Tajuklah makan-makan lah untuk masjid, dapat pahala. Saya tak apa lah kan, ceramah lain lah. Jadi mana kata mak nak tu, kita pun boleh rupa boleh hutang, anak tu sanggup bayar bulan-bulan berapa lebih kurang 100 lebih lah, contoh sebulan selama 2 tahun, faham?
tolak gaji kita ataupun kita bayar bulan-bulan. Setiap kali bayar pahala tu. Untuk omak kita tak apa. Janji omak dan selesa tokan-tokan tau sajuk saya. Tokan-tokan tau panih. Nampak tak? Nak basuh muka kalau dia tak sihat, nak rendam ikan senang air tu toh panih. Kalau tak memang sogar tu sebab panih betul. Salah tokan. Omak kita lah gigi palsu dia kan ngomong ada rendam dalam cawan. Kan ada letak tak ada hai panih letak gigi esok pagi tu suam dia pakai ada kan. Iya, kita nampak bondo tu macam tak ada apa-apa, tapi bondo yang simple tu membahagiakan dia. Arwah wan saya ingat ni tak ada apa-apa pun. Saya bagi masa nak balik daripada hari keluarga tu, kumpul ramai-ramai tu, Ustaz macam mana masa tu kojo government wan bagi dia sebut rupa lepas berapa tahun dia sebut, ingat lagi masa tu si Acoy dia panggil si Acoy. Saya masa kecil makin muka macam Chinese look, Acoy ada bahasa sikit tu yang macam Syaruhan tu. Tak ada perasan tahu mana perasan tu kan, dah golap lah kan. Rupa orang tua ni diingat sekali ke pahang tu makin ni kita kumpul-kumpul dia bagi RM50 kita boleh dengar lah bosa benar lah kasut kan, tapi pada orang tua ni kita nampak biasa tapi bosa kayak dia diingat makin dan masa tu mana dan apa si baik lah si Ujang tu hantar dan Ujang sebut nampak tak, kadang-kadang kita kena faham kan, kena faham bono tu simple tapi membahagiakan dia. Tu dia kan. Kalau tak terlalu berlebihan katakan boleh dikatakan walaupun anak-anak sudah berkahwin mempunyai keluarga sendiri, kasih sayang seorang ibu dan bapa masih ada. Oleh itu mana yang kita boleh tolong kita tolonglah. Balik dia ukurannya senang kan tuan-tuan. Sekarang kalau kita tengok budaya balik raya macam mana, macam kereta kepala tu sampai dengan ekor-ekor anak pun ikut soalan katalah kepala ni dah mati meninggal, mak ayah meninggal, anak-anak masih balik kampung ke tak? Tu soalan tanya boleh. Ada tak cucu ni anak kita, kalau kita dah tak ada masih nak balik kampung menyambung silaturahim? Tanya balik. Rasa tak ada dah. Jadi buatlah sesuatu. Abah besok kalau dah tak ada, kau jangan tak balik kampung, jumpa semua. Pasal arwah abah saya makin Kasal Gayo Negeri Sembilan ni dia tak boleh, dia memang balik kampung. Sama lah yang Kelantan Terengganu lagi dahsyat lah. 22 jam gila betul. Negeri Sembilan ni dia tak biasa jam. Setengah jam tu teruk dah tu. Setengah jam kat Soman tadi tu teruk dah tu. Itu kalau 22 jam lah yang balik Kelantan Terengganu, itu bukan jam, itu menetap namanya. Menetap dalam kenderaan. Tapi orang yang Kelantan Terengganu ni kan, kalau Perak pun 7-8 jam tu biasa, 10 jam tu biasa kan. Dia orang 22 jam. Ada tu boleh balik cuti awal, saja balik lambat, dia kata nak suasana, bayangkan tu. Parah tu tuan-tuan. Saya tengok saya pergi Brunei tu. Brunei kan tak besar. Bila saya landing saya tanya Brunei tu, jauh tak daripada airport nak pergi ke UBD, Universiti Brunei Darussalam? Jauh juga. Dalam 15 minit macam tu. Bayangkan tu. 15 minit jauh ke dia. Kalau naik bas lah, pergi Terengganu meninggal tu. 22 jam tu tak tahulah macam mana nak tahan kan. Tapi sebab negara dia kecil macam kita lah kan. Jadi arwah abah saya dulu, satu poin yang saya tak boleh lupa tu, nak balik kampung dulu susah. Bukan cerita balik kampung tu sebab apa, bila hari raya bulan puasa arwah abah saya dah jumpa dah dekat kampung mak saya tu, India ni menama Sami.
Jarak dalam 7-8 buah rumah daripada rumah mak dia tu. Setiap kali nak raya memang jumpa ini ni sewa kereta dia. Pinjam dengan ini ni RM30 sehari sewa. Nak bagi tahu mesti balik kampung. Sebab silaturahim semua rumah ni. Rumah Wan Lang, rumah Wan Acik, rumah Wan Angah, rumah Wannya. Balik kampung. Macam mana pun mesti balik. Satu poin arwah abah dia kan, kalaulah raya kono-kojo aku berhenti dia. Abah kalau orang tu suruh abah kojo lah time raya, abah berhenti kojo. Itu saya ingat ayat tu. Makna mustahak balik tu bukan sebab raya terus, satu rahim. Hari pertama, hari kedua dah balik beraya, arwah abah saya pulang balik kereta tu, cuci bersih-bersih kereta ini. Dulu mana ada kawash, sontal sendiri, hantar balik ke ini ni, bayar ini. Nak menunjuk masa tu saya fikir bayarkan sampai pinjam ke tu ini bayarkan. Tu sebab kita tanya balik, kalau kita hari ni balik kampung bawa anak kita ramai-ramai, satu soalan ni, kalaulah dia tak ada kita, dia sendiri balik tak? Itu yang kadang-kadang kita pergi ziarah orang meninggal kan, saudara kita, adik-beradik kita, anak-anak dia memang tak rapat dengan kita, ni meninggal ni memang tak ada dah lepas ni, tak ada dah hubungan ni, dia tu sendiri cakap. Tu sebab tanya balik ya, penting ya. Ikut kemampuan. Kemudian taat kepada perintah ibu bapa kan? Jaga. Nak pula kadang-kadang bergaduh dengan mak ayah, satu sebab ya, sebab hati. Nak bernikah mak ayah tak berkonan. Kalau tak berkonan, jangan melawan, tapi pujuk mak ayah lagi. Pujuk mak ayah lagi. Lama-lama setuju dah, InsyaAllah. Mak ayah ni macam mana pun, sudah dia nak ikut anak, tak apalah. Kalau kau nak mana kau nikah lah, cepatlah suruh budak tu. Macam tu kan. Tapi jangan dilawan. Ayah tak faham kehendak hati saya. Ini soal hati dan perasaan. Dah mula dah kan. Yang abah lah tak habis dengan makan garam ya. Abah kau lebih dulu makan garam kan. Kau cuma dongar cakap apa? Kau nak bahagia hidup kau, dongar cakap abah. Ada berlaku satu, mana itu nak kahwin dengan laki tu sebayo dengan abah. Dia kata cinta tu buta, bukan cinta anak kau tu buta. Dah tak ada jantan lain kan, macam mana kan, dah jodoh ya, dia kan. Ayah kata okey, kalau kau nak pun nak kahwin dengan jantan ni, satu syarat ayah bagi kat kau. Kalau kau setuju kau kahwin lah. Apa syaratnya? Kau jangan bawa dia balik rumah ni. Setuju tak setuju? Perempuan ni dek angau nya pasal. Ya orang tua ni pula tak apa dihambui pun tak tahu. Tak ada lah, tak ada hambui dah. Dia setuju. Okey kata. Orang tengah suka, tapi patut anak tu jangan suruh ayah tak nak lah syarat macam tu ya. Pujuk lagi sampai setuju. Dia setuju ke syarat tu? Apa berlaku? Tahun pertama tak ada masalah, tahun kedua tak ada masalah, tak balik, anak yang balik. Tapi bila dah bercucu, dia dengan cucu masuk rumah, suami hantar kat pintu pagar, dah syarat tak balik. Lepas 5-6 tahun dia cakap ya, tentang syarat dia ayah cakap dulu tak boleh ke ya? Sudah-sudahlah. Kau yang setuju dengan Dan, kau banyak dengan cerita, kau dah jadi ikutlah. Sebab hati-hati. Ada sebenarnya dia 6 tolak 6 sama bingai dua-dua tu. Yang ayah pun letak syarat, ayah tujuan letak syarat macam tu nak tunjuk betapa ayah tak suka. Anak-anak pujuk lagi. Satu lagi orang sekarang gamar kan, berkahwin dengan pemain import. Saya tak sukalah orang pantai Remis. Saya suka orang yang daripada pantai Hawaii, dia kata kan. Yang luar negara. Saya tak sukalah lelaki-lelaki Asia ni, dia kata kan.
Dia agama abang ipal Nepal. Dia agama abang Ima Myanmar. Abang Ila Bangla. Abang Ila, abang Ipal, abang Ima, ada kan? Kan? Yang tak terdaya Nigeria kan ni. Berkilau masuk kan. Hui kata. Kan? Nak buat macam mana? Dah ada agama yang tu. Tapi kalau betul bawa beristighfar sikit. Kita koyo nak kita nak tu, letak syarat dia baik-baik. Macam ni lah. Ayah tak ada salah tu. Dengan satu syarat. Suruh putih muka dulu. Memang tak rapik tu. Kita azan dulu ya. Azan. Dah bunyi kan? Dah masuk dah? Syak. Kau belum ni? Sebenarnya oh tu dia warning lah, first warning. Standby bila ya. Jadi biar dia putih muka dulu baru mak setuju. Gila syarat tu. Mengatakan apa lah kan. Dah. Nanti Ustaz tolong umumkan ni Ustaz. Ada kutipan tabung. Boleh. Itu Ustaz cerita sikit kami yang mak ayah tak ada ni. Ya. Ustaz, terima kasih. Allah.
Okey. Jadi kalau ada lah, kita sambung kalau ada lah anak itu yang nak kahwin itu, yang international tu. Jadi kita tak syarat pun, janganlah syarat yang polik-polik. Mungkin kita beritahu atas dasar untuk kebaikan dia. Contoh, ayah tak ada masalah dah kalau dah tu jodoh kau, cuma ayah minta tolong satu je. Apa dia? Bagilah tempoh sebelum kahwin, 6 bulan sebelum kahwin. Jangan copek-copek nak kahwin. Kenapa pula ya? Dalam tempoh 6 bulan ni minta tolong dia belajar agama dulu. At least usaha kita tu dah ada. Sebab banyak sangat berlaku perkahwinan yang melibatkan yang bukan Islam dengan Islam ni. Akhirnya dia masuk Islam hanya sebab nak kahwin. Biar dia kahwin tu, dia belajar agama, akhirnya paling tidak ada timbul perasaan kasih sayang daripada Allah dan Rasul tu. Jadi kita taklah risau bila anak kita berkahwin, kan? Jadi taatlah pada perintah ibu bapa, kan? Orang Islam kena faham betapa Islam memandang serius hukum berkaitan hubungan anak dengan ibu bapa. Maka kita diperintahkan untuk sentiasa melakukan kebaikan, berlemah lembut, memberi bahasa, bersopan santun. Keempat, bersopan santun dan menghormati mereka. Ibu bapa yang sudah tua memang menjadi cabaran kepada anak-anak, kerana banyak perkara sebagai seorang anak perlu pertimbangkan untuk mengelakkan perselisihan faham. Jadi sebagai anak perlu sentiasa bersabar dan memuhasabah agar kita sentiasa menghormati kedua ibu bapa kita. Kita akan fikir, aku nak marah, aku sampai masuk tua juga ni. Nah, mudah-mudahan aku janganlah jadi macam ni, ya Allah. Aku cubalah yang terbaik, kan? Dan yang kelima, mengeratkan persaudaraan dengan kenalan-kenalan mereka. Contoh bila mak ayah tu, kan, dia ada kau tak ada, kita baik dengan kawan-kawan mak ayah juga, kan? Supaya silaturahim tu dijalinkan tetap terjaga daripada generasi ke generasi. Bukan tunggu dah mati ibu nak baik. Masa hidup tu kita kenal, oh ni kawan ayah ni, Assalamualaikum pakcik sihat, ayah ada ke rumah? Pakcik hari ni tak lepak dengan ayah ke? Besok kan lepak sekali, bukan hari kami pergi mancing ke? Macam tu kan, tanya kan, dia tahu dah aktiviti ayah dengan cik. Wah, kau pun tahu lah, dia kata kan, tahu lah, ayah cuma pesan jaga rahsia, kata kan. Jadi ngam sampailah beberapa generasi dia masih lagi baik. Macam arwah abah saya dekat kampung mak saya tu, ada 2 orang lagi kawan arwah abah yang masih hidup. 2 orang lagi tinggal kat kampung mak saya tu. Jadi setiap kali kalau apa ada peluang ajak dah, cik jom kita lepak minum, ajak minum. Buat dia pun cerita lah, dulu ayah kau macam ni. Kadang dapat dengar cerita balik yang dulu yang kita tak pernah tahu pun arwah ni macam mana, kan? Banyaklah cerita yang baik-baik. Kuning sungguh seludang kelapa, mayang mengurai di puput bayu. Pintunya syurga di tangan bapa, syurga di bawah telapak kaki ibu. Harum wangi si bunga kenanga, hiasan sanggul si anak dara. Hormati mak ayah semasa hidupnya, doakan mereka hingga ke syurga. Selasih di raut sambil bersenda, buat mengubat hati yang lara. Ibu bapa rela berkorban harta untuk sejahtera si anak tercipta. Oh, mak berabi boleh untuk anak anak-anak lu tahu dia kan. Oh, mak ayah ni sampai tak ada apa-apa dah, bagilah geran tanah, bagi ni, bagi duit, bagi simpanan, bagi. Kadang ayah tu supaya loan gitu, jual tanah sebab nak bagi duit ke anak, ya. Tapi anak terlupa, kan? Kadang-kadang bila orang tua tu dah tak ada, siap cakap tu, ayah apa pun tak baik untuk aku daripada dulu. Wahal dia tahu apa arwah ni pernah buat untuk dia, ya, ada anak sanggup macam tu. Jadi apakah yang boleh kita buat kalau setelah ibu bapa meninggal dunia? Tadi waktu mak ayah masih ada. Kalau mak ayah telah meninggal dunia, pertama uruskan pengkebumian ibu dan bapa, kan? Penghormatan terakhir boleh diberikan anak kepada orang tuanya adalah menguruskan segala proses pengkebumian, memandikan. Masuk. Kadang-kadang mandi, takut tak ada pek tu. Ada anak macam tu.
Nak mandikan mak lagi, nak mandikan ayah lagi. Biarlah orang tu buat. Kan tak apa-apa yang ikut aku balik kan. La ilaha illallah. Siapa yang ikut kau balik? Eloklah mak ayah kau ikut kau balik. Kan? Parah kan. Mandikan tak nak. Tolonglah mana yang kita boleh mengkafankan, mensolatkan. Solatkan. Bukan susah warna semayang jenazah. Kan? Bolehlah bersujud lah kawan, pahala pula kan. Ilmu tak ada, panik pula kan. Jangan jarang kan. Jangan jarang buat kita kan. Kemudian hantar ke tanah perkuburan. Hantar. Kemudian apa lagi? Melansaikan hutang-hutang mereka yang masih ada. Apa saja hutang piutang ibu bapa yang tidak sempat mereka selesaikan sewaktu masih hidup adalah wajib dilansaikan oleh ahli keluarga atau anak-anak yang masih ada. Mengapa terlalu penting untuk melansaikan hutang orang telah meninggal dunia? Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, jiwa seorang mukmin tergantung dengan hutangnya sehingga dilunaskan hutang baginya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Maka penting. Itu sebabnya sebelum nak bawa tu, kalau ada keluarga dah sebut, kalau ada lah arwah ni berhutang dengan sesiapa, kalau boleh datanglah tuntut. Datang jumpa dengan, bukan saya ya, ahli keluarga dia lah yang cukup cakap tu pula. Apa salah jumpa kau? Kalau bukan kau pun sebutlah, boleh jumpa saya atau keluarga kan, tolong begitu. Dan kalau pihak tuan dapat menghalalkannya, bosalah, terima kasih dan penghargaan daripada pihak kami. Semoga Allah juga lah membalas yang sebaik tuan-tuan dan perempuan. Kan? Minta kan? Ruh orang yang berhutang akan tergantung selepas kematiannya. Ruh itu tidak sampai untuk diberikan rahmat oleh Allah SWT. Apabila seorang itu mati, maka roh itu akan pergi ke tempat yang Allah rahmati dan tempat yang Allah tidak rahmati. Maka sebab itu ia terawang-awang atau tergantung hinggalah hutangnya dijelaskan oleh ahli keluarganya. Jadi ada ini ramai minjamkan saja tak nak bayar, ada pula tu. Ada. Barang siapa yang meminjam dengan niat tak nak bayar, akhirat besok Allah akan himpunkan dia bersekali dengan perompak penyamun. Beratur sama lah, apa halangan dia orang nak aku duduk. Sebab perompak pencuri semua memang curi, memang niat tak nak pulang. Siapa beza dengan orang yang meminjam tak nak bayar? Sama. Jadi ya. Kemudian apa lagi? Bersedekah atau menginfakkan harta atas nama mereka. Ada 3 perkara yang boleh seorang mukmin lakukan apabila meninggalnya anak-anak Adam. Maka terputuslah segala amalannya melainkan 3 perkara. Kan? Salah satunya itulah sedekah jariah, ilmu manfaat, doa, dan doa anak-anak yang soleh. Jadi amalan sedekah dan berinfak satu amalan sangat mulia di mana kebaikan dan pahalanya akan terus mengalir hingga di dalam kubur. Kita niatkan sedekah untuk arwah. Jangan risau kita pun dapat. Kang aku bagi nak abah dan ni banyak eden dah lah, tak ada apa-apa teh. Bagi itu pun kita pun dapat insya-Allah. Ya? Infakkan. Contoh tanya pihak masjid, apa lagi yang tak ada ni? Wah, ekon dah besar, banjaklah lebar ekon tak apa. Apa lagi nak? Kapet dah tabah, apa lagi nak? Wah, tanya. Rupa dia nak tukarnya, sliding ni nak buat yang tinted yang gelapnya. Nak buat dinding ni semua cermin. Oh, contoh. Berapa dia perlukan? Tak adalah banyaknya. Kita target dalam 500,000. Settle. Nah, RM50 pergi. Apa settle lah tu? Tanya ke Menggarang kan, bagi RM50 je. Tak, tapi bagi, tak kisah berapa banyak yang boleh bagi, niatkan tu. Kan? Selagi mana pihak masjid ni orang guna kan, orang guna manfaat itu kan, mengalir pahala. Ya. Oleh yang demikian, malam ni masjid bagi peluang untuk kita berinfak, bersedekah. Jangan risau, sedekah tak pernah memiskinkan orang. Siapa yang huru-hara 2-3 minggu ni poning kepala mana nak cari duit, masalah kita nak senang tapi modal tak nak keluar. Modalnya tabung. Ya. Jadi dengan ni saya umumkan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, maka saya lancarkan. Macam lancar pula.
melancarkan tabung kutipan apa? Kutipan untuk masjid bagi tujuan pertama untuk aktiviti masjid, untuk nak bantu asnaf, untuk bantu ahli qaryah yang ditimpa musibah, dan begitu juga dan lain-lain program untuk mengimarahkan masjid. Tuan-tuan datang malam ni tak ada tulis jemput hadir beramai-ramai, Syamsul Debat hadir, setiap seorang charge RM30. Saf pertama lagi mahal, RM150. Setiap tiang RM200. Tiang. Siapa dapat tiang tu mahal. Dinding RM70 dekat dah. Lagi selesa tampek tu kan, lagi mahal. Tak ada, percuma. Tapi kos ni, elektrik ni, lampu ni, nak kena bayar. Sebulan bil masjid ni tak kurang 5-600. Tak, jauh ke? Ada tak? Baik ratus. Tak, saya tokoh-tokoh betul. Saya tengok jumlah ni. Tu belum cerita ada masjid tu, aircon pasang, kipas pun pasang. Ya bangsa tu memang panih semua kan. Nobut kipas. Ya. Jadi bagi rugi kita kalau tak dapat bagi RM1, bagi RM10. Tak bagi RM10, bagi RM50. Tak pun lurut, orang perempuan lurut apa yang ada ke tangan tu. Lurut golang rantai cincin masuk dalam tu. Ya pandailah dia tolak kat pajak esok dapat berapa. Kan? Ya. Jadi sedekah. Kemudian apa lagi? Sentiasa mendoakan kedua ibu bapa kita. Kan? Selain ilmu bermanfaat dan sedekah amal jariah, ada satu lagi perkara yang semua orang mampu lakukan, iaitu doa anak-anak yang soleh. Jika dua amalan lain tadi memerlukan kemampuan fizikal dan segi keuangan keilmuan, tapi mendoakan orang lain tidak memerlukan apa-apa selain pada kesudian hamba itu sendiri mendoakan untuk orang lain. Ya Allah. Tapi doa kena jaga protokol protokol doa. Mula doa, segala puji bagi Allah Tuhan sekian alam. Salat dan salam kat junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Lepas tu doakan mak ayah. Orang perempuan dah kahwin, doakan laki dulu, suami dulu, baru doa mak ayah. Kalau yang kahwin dua. Yang lelaki tu pun pandailah doa. Macam mana pun mak ayah dia dulu. Yang lelaki kena doa mak ayah dulu, barulah orang lain, barulah untuk diri sendiri. Ya, jaga protokol. Doa banyak-banyak. Doa ke untuk arwah. Arwah ni tunggu dalam kubur mana doa anak dan. Yalah, kau dah sonang kat tempat bumi ni. Kau lupa kat ayah kau. Tunggu doa anak tak sampai-sampai. Kan? Doa kan? Kemudian tidak memutuskan silaturahim antara mereka dengan sahabat-sahabat. Maknanya cari balik kawan-kawan arwah ni. Kan? Balik kampung, Assalamualaikum cik. Salam siapa ni? Saya lah anak arwah ni. Anak siapa? Itu pun sebutlah nama. Lah, kau dah besar. Bukan dah besar, dah tua tu. Mak kau sehat letak kan sekobat tadi arwah. Dia tak kena, tak cap. Ya kau. Lah aku tak dengar pun dia dah meninggal. Yang mana dia dah terlupa, dia tak ingat. Nia cik ada bagilah apa kau buat bagi boreh ni, makasih lah. Nia ada topung lah, topung pun kau bagi, ya Allah. Nia susu pun ada, ya Allah, makasih lah. Duit tak ada kau? Ada duit, bagilah duit tadi. Pandai dia dalam tupu tak ingat tu duit tanya tu. Kan nak bagilah duit belanja sikit. Kan? Jadi jaga hubungan kita dengan mak ayah kita. Walaupun dia dah tak ada, tapi kita terus sambungkan hubungan silaturahim dengan ibu bapa, dengan kawan-kawan dia, kenalan dia, saudara mara dia. Cari. Jangan kita biarkan. Kalaupunlah dulu ayah kita pernah bergaduh dengan empat saudara ni tak baik, kita baikkan hubungan tu. Minta tolong doa. Lah, ayah kau dah tak ada, kau cik tak tahu. Doakan. Ya.
Potik sayur si daun bidara, makan bersama daun pegaga. Kasih ayah membawa bahagia, kasih ibu membawa ke syurga. Kuih sopang enak rasanya, banyak dijual di pasar malam. Bila anak kurang selera, ibu berjaga siang dan malam. Pergi ke kebun memetik bali, bali dipotik cari yang matang. Pengorbanan ayah besar sekali, jasa dibalas, budi dikenang. Kelapo tertiarap hala ke depan, sabut perlu tidak kecukupan. Bapak bersiap segala kelengkapan, menyambut lahir anak harapan. Berharap betul ke anak. Bapak prihatin banyak memberi, menjaga memelihara tanpa sengketa. Berjaya memimpin anak dan isteri, keluarga bahagia membawa ke syurga. Indah gunung, si gunung tahan, jika didaki sangat letihnya. Lapar dahaga rela berpayahan, kasih ayah tak ada penghujungnya. Ponik ayah kita berkojo mari jalan kaki jauh-jauh, tapi tak seberapa, tapi dia membesarkan kita. Bunga kemboja si bunga raya, lembut umpama sutera 1000. Sayangnya seluas alam maya, itulah dia kasih ibu. Mari memasak ke atas tungku, tungku terletak ke luar laman. Lembut belayan tangan menyisir rambutmu, belayan ibu sepanjang zaman. Sampai ketua ingat mak ikat sikat rambut bola topi dia kan. Penat sungguh ke ladang anggur, ladang terletak seborang titi. Ayah menasihati, ibu menegur, itulah tanda kasih sejati. Tegur mak ayah tu tanda kasih sayang. Nak biar kita jadi orang. Serai ditanam dimakan lembu, si ibu marah, si anak ketawa. Sayang ayah kepada ibu, sayang ibu kepada semua. Belanja bebas gaya terkini, diberi sara seberapa juga. Bekerja keras tiada henti, demi keluarga si bapa rela. Begitu juga doa kepada mak ayah. Tanggungjawab kita sebagai anak, doalah kepada mak ayah. Dan doa yang paling senang kita boleh baca adalah Allahumma firli zunubi wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu kalau seorang lah. Dan ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan kasihilah mereka sebagaimana mereka mengasihiku sejak kecil. Ataupun doa ramai-ramai, Allahumma firli zunubana wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami, dan kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami sejak kecil. Kenapa kita kena baik-baik dan dia beritahukan anak itu, sampailah kita ni, sampailah mak ayah dah tak ada, masih lagi baik-baik pada mak ayah. Doa, sedekah, ingatkan arwah ni. Setiap hari, contohnya hari Khamis malam Jumaat ke masjid ada buat baca Yasin. Sebulan sekali tanya, Mam, agak-agak yang baca Yasin dalam berapa ramai datang tak? Adalah dalam setakat tu tak larilah dalam 50-60 orang. Yalah. Saya ingat malam ni Mam tak payahlah borek-borek dah, saya sponsor makanan. Tak adalah tahu apa nak KFC tu. KFC tak tajuk macam kita malam ni, tak sebut lah. Kan? Saya bagi ni lah, saya sponsor nasi goreng kampung jantan. Jantan macam mana lah? Ada telur. Yalah. Dengan kampung jantan ada telur, siap dengan tom yum sotong kan. Untuk 60, untuk 70 orang. Alhamdulillah. Yang seorang pula tembikai siap niat ada untuk arwah. Contoh begini. Jadi minta tolong Mam ya, malam tu tahlil tu solid dalam nama ayah saya sekali, dia pun bagi nama. Macam tu lah. Kan? Bagilah ya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Ibunya telah mengandungnya dengan menanggung kelemahan demi kelemahan. Kan bila berandai tu, kan dulu berandai di Perak pun ada buat, saya tahu. Di Negeri Sembilan Arwah Atuk saya dulu masa dia buat lirik itu kan, kat kampung Berterikir tu. Kita cuba tengok berandai, pelik tak pelik, sambil selawat dengan syair andai tu. Budak tu boleh tidur dalam tu. Suara memang tak boleh belah.
Suara masing-masing. La ilaha illallah. Kan? Muhammadur Rasul ya Rasulullah. Ada ya tu. Bismillah itu permulaan nama, keadaan zatnya sedialah lama, menzahirkan di kau, menyatakan isma, qadim dan ta'at sedialah lama. Kan? La ilaha illallah. Tidur tak tu. Dia sebenarnya bagi nasihat tu bukan hanya untuk budak, termasuk orang tua yang semua. Yang dengar kan? Kan dia sampai budak tu besar kan. Cukuplah sudah saat dan waktu, datanglah nyawa lalu bersatu. Dah sampai nyawa budak tu dah, tinggal masuk nak keluar dah. Tatkala engkau jatuhlah ke lantai, lahir keluar jatuh ke lantai, dengan segera bidan pun mencapai. Tinggallah ibumu lemah dan longlai. Tergapai mak lemah lepas beranak kan. Yang itu lagu tu, syair tu nak ingat kan, sampai daripada dah berlampau sampai lahir, dah lahir besar pula. Setelah dewasa disuruh sembahyang. Yang orang tua tu yang datang yang tak berapa sembahyang tu ingat. Lah dulu mak suruh sembahyang. Pagi dan petang jangan kau selang ke rumah gurumu, tempat berulang. Pak, suruh pergi rumah guru berulang. Jap ngaji. Dulu mengaji tak belajar tafsir, elok perangai. Hari ni 15 juzuk buka baju kat tudung tak tupal. Saya rasa dia tak hafal tu. Dia confuse antara juzuk dan huruf. Saya rasa lah budak tu. Lagu tu semua mengingatkan kita tentang suruh jago. Setelah kamu sudahlah ada, siang dan malam ibumu berjaga. Mak jaga sampai tidur. Tiadalah dapat baring seketika, makan dan minum tiada dirasa. Makan pun tak selera, sakit. Melahirkan anak tak habis lagi. Kalau dengarlah syair tu cukup lah. Kan salang sali lah kan. Itu salang sali dia bang. La ilaha illallah, tak ada Tuhan disembah melainkan Allah. Muhammad Rasulullah. Tapi apa itu bagi nasihat lagi. Kan? Tiadalah tentu siang dan malam, tidur pun tidak dapat ditilam.
terkejut tergagap di tengahlah malam, bangkit memangku di dalam kelam. Bangun mak. Saya hafal lagu tu. Iya, sekarang mak tidur bilik lain, orang gaji je kau budak tu. Itu yang budak tu dah bosan, ada apa pak? Kan? Dah orang gaji je kau. Pening kan. Iya tuan-tuan kan. Itu sikit-sikit lah kan. Peringatan, nasihat ya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud yang dia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah SWT? Lalu bagi dia menjawab, mengerjakan solat pada waktunya. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Bagi dia menjawab, berbuat baiklah kepada ibu bapa. Lalu bertanya lagi, kemudian apa? Bagi dia menjawab, jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Makna mula-mula sekali, kerjakan solat pada waktunya. Kedua, baik-baik pada kedua ibu bapa. Dan yang ketiga, berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik-baik pada mak ayah masuk dalam senarai itu dan masuk nombor. Buatlah baik pada mak ayah. Pesan saya sekali lagi, selagi hidup mak ayah, buatlah baik. Janganlah jadi manusia yang paling rugi. Ada peluang mak ayah masih ada, tapi tanyalah orang yang mak ayah dah tak ada, terasa kosong jiwa, walau macam mana banyak duit sekalipun, dia fikir macam mana, dulu ada duit, boleh mak nyampe gajian, jom mak kita pergi makan sama-sama. Dah mak dah tak ada pun ingat, dah lambat kan. Tapi kalau masa dulu pernah buat, tak ada lah rasa tekilan mana. Jadi boleh buat. Saya nak bawa kisah riwayat si pokok apple. Mungkin ada yang pernah dengar, saja nak share. Riwayat si pokok apple. Satu masa dulu terdapat sebatang pokok apple yang amat besar. Seorang kanak-kanak lelaki begitu gemar bermain-main di sekitar pokok apple ini setiap hari. Dia memanjat pokok tersebut, memetik serta memakan apple sepuas-puas hatinya. Dan ada kalanya dia berehat lalu terlelap di perdu pokok apple tersebut. Budak lelaki tersebut begitu menyayangi tempat permainannya, pokok apple itu juga menyukai budak tersebut. Masa berlalu. Budak lelaki itu sudah besar dan menjadi seorang remaja. Dia tidak lagi menghabiskan masanya setiap hari bermain di sekitar pokok apple tersebut. Namun begitu satu hari dia datang kepada pokok apple tersebut dengan wajah yang sedih. Marilah main-main di sekitarku seperti biasa, kata pokok apple itu. Kan? Maka jawab budak remaja itu, aku bukan lagi kanak-kanak, aku tidak lagi gemar bermain dengan engkau, jawab budak remaja itu. Aku mahukan permainan, aku nak beli itu, aku nak beli ini. Aku perlukan wang untuk membelinya, tambah budak itu dengan nada yang sedih. Lalu pokok apple itu berkata, kalau begitu, kau petiklah buah apple yang ada padaku ini. Kau petiklah segala buah yang ada, kemudian kau jualkanlah untuk dapat duit. Dengan duit itu kau belilah apa-apa yang kau inginkan, permainan dan sebagainya. Budak remaja itu dengan gembira, dia petiklah segala buah yang ada, dia jual dan dia dapat belilah mainan-mainan yang dia nak. Pokok apple itu menjadi sedih kerana budak itu sudah tidak kembali lagi. Masa berlalu. Satu hari budak remaja itu datang kembali. Dia semakin dewasa. Pokok apple itu merasa gembira. Marilah bermain-main di sekitarku seperti dulu. Maka jawab budak itu, aku tidak ada masa untuk bermain. Aku sudah dewasa. Aku terpaksa bekerja untuk mendapatkan duit. Aku ingin membina rumah sebagai tempat perlindungan untuk keluargaku. Bolehkah kau menolong aku? Tanya budak tu. Maafkan aku. Aku tidak mempunyai rumah. Tapi kau boleh memotong dahan-dahanku yang besar ini dan kau buatlah rumah daripadanya. Pokok apple itu memberikan cadangan. Lalu budak itu gembira memotong ke semua dahan pokok apple itu dan pergi dengan gembiranya. Pokok apple itu pun tumpang gembira, tapi kemudian merasa sedih kerana budak itu tidak lagi kembali selepas itu. Satu hari yang panas, seorang lelaki datang menemui pokok apple itu. Dia sebenarnya adalah budak lelaki yang pernah bermain-main dengannya. Dia telah pun dewasa. Marilah bermain-main lagi dengan aku. Maafkan aku, tapi aku bukan lagi budak yang suka bermain di sekitarmu. Aku sudah dewasa. Aku mempunyai cita-cita untuk berlayar. Malangnya aku tidak mempunyai bot kapal. Boleh tak kau menolong aku?
Maka aku tidak menyebut untuk beri pada kau, tapi kau boleh memotong batang pokok ni. Kau potonglah batang pokok yang ada padaku ni, kau buatlah kapal, kau buatlah perahu, kau buatlah untuk berlayar. Maka dengan gembiranya dia menebang batang pokok apel itu, dan kemudian pergi dari situ dengan gembiranya dan tidak kembali lagi selepas itu. Pokok itu kembali menjadi sedih kerana budak itu meninggalkannya dan tidak kembali lagi. Pada satu hari yang panas, seorang lelaki tua datang menemui pokok apel itu. Dia sebenarnya adalah budak pernah bermain dengannya. Marilah bermain di sekitarku, maafkan aku, tapi aku bukan lagi budak lelaki yang suka bermain-main. Ya? Aku tidak ada lagi, aku sudah pun di mamah usia, aku sudah tua, dia kata. Dan kemudian pokok tu kata, maafkan aku pun dah tak ada apa-apa nak beri pada kau. Aku sudah memberikan buah untuk kau jual, dahan aku kau dah buat rumah, batangku telah pun kau buat kapal, kau buat bot. Aku hanyalah tunggul dengan akar yang hampir mati. Kata pokok apel itu dengan penuh pilu. Aku tak mau apelmu kerana aku sudah tak ada gigi nak memakannya. Aku tak mau dahanmu kerana aku sudah tua, nak memotongnya pun tak larat. Aku tak mau batang pokokmu kerana aku tidak berupaya nak berlayar lagi. Aku merasa penat dan ingin berehat, jawab lelaki tua itu. Jika begitu, berehatlah di perduku ini. Lalu lelaki tua itu duduk berehat di perdu pokok apel itu dan berehat. Mereka berdua menangis kegembiraan. Pengajaran daripada cerita ini nak beritahu, macam itulah sikapnya mak ayah dalam menolong anak-anak. Berhabis, bagi selagi boleh bagi. Ya. Bila masih muda kita suka main dengan mak ayah kita pun gemar bermain-main dengan kita. Namun begitu, bila kita dah dewasa, kita dah mula nak capai cita-cita. Dengan tahap itu, ayah mak kita masih lagi berusaha menghulurkan bantuan untuk memastikan kita mencapai cita-cita kita. Kalau perlu minta tolong kawan-kawan, minta tolong kawan-kawan. Kalau perlu keluar duit, keluar duit. Masuk barang kemas dalam pajak sebab nak bagi belanja dekat anak supaya boleh belajar. Kadang-kadang. Kan? Dan tetap menolong anak asalkan anak bahagia dan gembira dalam kehidupan. Kita mungkin akan terfikir, dalam keadaan tadi kita akan cakap, kejam betul budak ni. Kesian pokok apple tu dikojor sampai kesudah. Tapi itulah realiti yang berlaku dalam masyarakat kita hari ini. Ya? Itu sebabnya kadang-kadang kita kata, kalau tak boleh nak menyonangkan orang, janganlah pula kita menyusahkan orang. Ando tak menambah, tak do tak mengurang. Biarlah kita ni jadi orang. Itu sebabnya dulu kan, mak kita, kau nak jadi orang, kau pergilah belajar. Kau nak jadi orang, kita pun terfikir selama ni kita bukan orang kau. Rupanya maksud orang tu itulah yang Nabi sebut, khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia memberikan manfaat pada orang lain. Jadi selagi ada peluang, mainkanlah peranan kita sebagai anak. Selagi ada peluang boleh buat baik dengan mak kita, buatlah baik dengan mak ayah kita. Jangan kita sia-siakan peluang yang ada. Janganlah besok kita menjadi golongan yang sangat rugi bila mak ayah ada di depan mata untuk kita berbakti, tapi kita beralasan. Tapi bila mereka dah tak ada, kita menyesalinya tanpa kita boleh mampu memutarkan kembali masa yang telah pun berlalu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, cukup sekadar itu. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan, sebab kata orang, cantik dipandang rumah penghulu, kayu terukir dari papan. Alang-alang kita menuntut ilmu, walaupun sedikit, kita kembang panjangkanlah menjadi sebutir intan. Ya? Jadi sungguhnya baik itu datang dari Allah SWT. Kurang itu punca kelemahan saya sebagai manusia biasa.